Paparan dari negeri di bawah bayu, pihak swasta dialu-alukan bekerjasama bantu kerajaan sediakan keperluan di sekolah luar bandar. Perinciannya terus sahaja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Sahih. Pihak swasta dialu-alukan bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu menyediakan keperluan sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik berkata ia penting bagi memastikan sesi pembelajaran dan pengajaran serta kemenjadian murid dapat dicapai dengan lebih berkesan. Kita sangat mengalu-alukan usaha sama daripada sektor-sektor swasta bersama-sama dengan Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah untuk membantu apa-apa juga keperluan yang ada di sekolah-sekolah di Negeri Sabah ini. Jadi saya selaku wakil rakyat di kawasan Dun Bingkur ini sangat mengalu-alukan siapa saja daripada sektor-sektor swasta. Datuk Robert ditemui RTM selepas merasmikan bilik sensori dan bangunan pendidikan khas integrasi di SK Bingkur, Keningau. Dalam majlis ini, Guru Pendidikan Khas SK Bingkur, Dr. Valerie Willavon Primus yang telah memenangi Anugerah Pendidikan RISE 2023 dari College Taylors memaklumkan hadiah kemenangan RM10,000 digunakan untuk membina bilik sensori, mengubah suai rumah guru dan ruang pembelajaran. RM10,000 itu telah dibangunkan bilik sensori yang ada sekarang di belakang saya ini dan telah saya guna keseluruhannya untuk bangunan bilik sensori ini. Dan ini adalah bilik sensori yang pertama di pedalaman Keningau. Berasa bertuah kerana adanya Dr. Valerie sini dapat direalisasikan. Jadi apa yang diimpikan selama ini dapat direalisasikan, mewujudkan bilik sensori itu. Dan diharap ini akan dapat menambah baikkan pencapaian anak-anak murid dan minat mereka. Sebelum ini, anugerah RISE dari College Taylors turut dimenangi sekolah di Sarawak, Pahang dan Kedah. Kerja-kerja menaik taraf jalan utama dalam kawasan Dun Bengkoka perlu dipercepat bagi memberi akses kepada lebih 5,000 penduduk di kawasan itu yang melibatkan Jalan Narandang dan Jalan Kanibungan ke Jalan Bongkol Pitas sejauh 20 km. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda yakin dengan menaik taraf jalan-jalan berkenaan ia akan memudahkan penduduk kampung membawa hasil tani untuk dipasarkan ke bandar sekaligus meningkatkan ekonomi mereka. Saya telah menyuarakan perkara ini agar disegerakan oleh pihak kementerian, khususnya Kementerian KKDW, dan kita harap supaya ia dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya tahun ini ataupun tahun hadapan. Ya, sebab jalan ini telah terbiar begitu lama. Beberapa jalan lain di daerah Pitas juga perlu dinaik taraf segera, melibatkan Jalan Telaga, Mangkapon dan Jalan Mapad. Sementara di Pulau Bangki Kudat, Datuk Verdon mencadangkan agar satu jalan utama dibina bermula dari Kampung Karakit ke Kampung Dogoton bagi memudahkan perhubungan darat penduduk di pulau tersebut. Lebih 3,000 pengunjung memanfaatkan perkhidmatan komuniti bergerak MCS yang berlangsung di Dewan Seri Gum-Gum Sandakan, program anjuran Perbendaharaan Malaysia Negeri Sabah yang disertai 59 agensi kerajaan dan bukan kerajaan itu merupakan kali ketiga diadakan dan lokasi kedua tahun ini. Menurut Pegawai Kewangan Persekutuan Perbendaharaan Malaysia Negeri Sabah, Rafidah Datuk Derin, MCS memudahkan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar untuk mendapatkan perkhidmatan kerajaan. Jadi melalui program MCS, kita menyediakan perkhidmatan ini secara bersepadu. So banyak agensi turun sekali. So apabila mereka datang ke tempat program, mereka boleh berkunjung ke kemah-kemah daripada pelbagai agensi dan menikmati perkhidmatan itu. Rafidah berkata pihaknya menyasarkan 12 MCS diadakan tahun ini bagi menyantuni masyarakat agar tidak tercicir mendapatkan inisiatif perkhidmatan yang disediakan.
Menjelang sambutan perayaan Tahun Baharu Cina, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian api-api turun padang menyantuni masyarakat di kawasan itu. Lebih 100 ahli diketuai ketua bahagiannya, Datuk Faisal Yusof Hamdain Dego bersama Ketua Pergerakan Pemuda Syahrul Safwan Najwan Faisal turun padang menyantuni komuniti dan peniaga di Jalan Gaya Kota Kinabalu. Ketika ditemui media, Syahrul Safwan berkata program turun padang itu antara platform mendekati rakyat serta memupuk semangat perpaduan pada setiap perayaan yang diraikan. Also, additionally, we'll be symbolically sharing two mandarins to each passerbys and patrons. This is just to symbolize the traditional gesture of gifting oranges as a symbol of good fortune, prosperity, but most importantly, togetherness. In this context, the togetherness of the api-api community. Program ini yang kita anjurkan pada hari ini adalah in conjunction with the Chinese New Year. We just want to make an impact. It is working togetherness dengan pemuda, belewanis dan juga wanita. Of course, penerimaan kita pada hari ini orang kata boleh tengok banyak muda-mudi dan kita tengok parti ini adalah untuk semua. Sempena program ini, sebanyak 1,200 kalender diagihkan kepada pemilik premis dan peniaga di Jalan Gaya Kota Kinabalu. Pasukan bola sepak Keningau FA muncul juara dalam kejohanan bola sepak Piala Safa peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu semalam selepas menewaskan pasukan Nabawan FA 4-3. Pasukan Keningau FA menerima wang tunai RM15,000, trofi, piala, medal dan sijil penyertaan yang disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Bercakap kepada pemberita, Datuk Syahelmi berkata kejohanan itu antara lain bertujuan mencungkil bakat pemain muda dalam sukan bola sepak. Membangunkan bakat-bakat muda pemain daripada negeri Sabah untuk kita ketengahkan sebagai barisan pemain bawah 18, 20 dan 23 dalam kejohanan Super League nanti. Jadi daripada kejohanan yang telah kita laksanakan ini, kita mendapat sambutan yang begitu baik sekali. Alhamdulillah, saya rasa ini ada satu program yang sangat baik ya, di mana kita di Sabah ini kurang sudah orang cakap pemain-pemain yang berbakat daripada bawah. Jadi program sebegini kita amat puji. Dapat menarik minat orang-orang muda, khususnya di daerah-daerah. Ini yang kita mahu dan kita berharap agar kejohanan ini bukanlah setahun sekali tetapi akan ada penyambungnya yang seterusnya. Kejohanan bola sepak Piala Safa peringkat negeri Sabah ini disertai 12 pasukan dari seluruh negeri. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Terima kasih, Suaran.